Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kitab Jawi ini kita di muka surat 14. Kata Musannif rahimahullah taala, peringatan apabila datang Quran ataupun hadis yang beri paham waham, salah sangka, ada salah sangka menyerupai Allah Ta'ala akan yang baharu seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya Tuhan yang Rahman di atas arasy tertinggi. Maka zahir ayat ini Allah Ta'ala berpihak, iaitu tertinggi di atas arasy. Maka mazhab salaf ulama dahulu berkata kami tidak faham kehendak pihak tertinggi ini, bahkan maksudnya terserah kepada Allah Ta'ala jua. Dan mazhab khalaf ulama yang di belakang ditakwil pada maksud ayat ini, iaitu Allah memerintah dan memilih arasy. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kesyukuran kita besar sekali. Pertamanya di atas nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala anugerah pagi ini. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup ini dengan doa yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang kita puji Allah Ta'ala di atas nikmat dijadikan kita, dihidupkan kita selepas dimatikan kita dengan ditidurkan kita malam tadi, dan dijadikan kita boleh hidup pada pagi ini. Dan kita mengiktiraf dalam doa itu bahawasanya hanya kepada Allah sajalah kita akan dikembalikan. Seterusnya syukur kita di atas nikmat Islam yang kita terima. Lebih-lebih lagi kita syukur pada Allah Ta'ala yang dijadikan kita boleh ke masjid, ke surau, apatah lagi boleh datang semayang di masjid berjemaah, yang tak semua orang dapat nikmat-nikmat itu. Ada sekalian yang kalau kita lihat sekeliling kita, berapa orang saja yang dapat nikmat-nikmat yang seumpama itu. Begitu juga syukur kita di atas kesihatan yang diberi, kelapangan masa. Dengan itu dapat kita hadir untuk bersolat subuh di masjid ini, dan insya-Allah kita memanfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Pati Faridah Faraid, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ini ada peluang mendapatkan iktikaf. Cuma iktikaf adalah ibadah tak sah melainkan dengan ada niat. Kalau tak niat lagi, mari kita mengkhususkan keberadaan kita dalam masjid ini ialah untuk iktikaf. Dengan lafaz niatnya saja, aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, peringatan. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung pagi ini, atas tajuknya disebut peringatan. Kalau bahasa Arab disebut tambihun. Ya hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Apa yang dia sebut ni ialah sebagai peringatan khususnya pada orang yang kadang lalai, terlupa tentang permasalahan i'tiqad yang kita nak bicara ini. Dasar kita berbicara tadi sekalian, tajuknya adalah masih bicarakan tentang konsep mukhalafah lil hawadis berdasarkan dalil Quran, laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang telah kita bicara dulu. Begitu juga dengan dalil akal yang kita dah bicara. Memang akal pun menerima munasabah macam mana Quran menunjukkan dalil bahawasanya tak mungkin Allah Ta'ala akan ada ciri-ciri persamaan dengan kita. Jadi apa yang kita nak bicara pagi ini, insya-Allah, tak disebut peringatan ini adalah dia sebut satu kaedah bagaimana nak menyelesaikan ayat Quran ataupun hadis yang istilahnya kita selalu dengar dah. Istilah ni disebut dengan nas, maksudnya teks yang datang daripada Quran dan hadis, yang kalau kita terjemahkan dia sekali lalu, dia akan memberi waham, dia akan membawa salah sangka, silap sangka terhadap i'tiqad kita ke Allah Ta'ala,
khususnya nak bicara situ, yang nanti akan membawa salah faham dalam bab ketuhanan. Jadi ayat-ayat daripada Quran, begitu juga hadis yang datang yang macam ni, nak buat macam mana. Jadi pelajaran kita pagi ni kalau ikut, selalunya bab-bab macam ni kita belajar khas ilmunya ilmu tafsir lah. Pasal nak bicara tentang Quran, hadis. Dan bila sebut ilmu tafsir, ada sekalian nak belajar tafsir ni, dia mesti support ilmu banyak. Pasal kita belajar tafsir ni bahasa Arab. Arab Quran pula, tuan-tuan. Arab Quran bukan macam Arab sebab khabar. Dia bukan Arab komunikasi biasa kita bercakap dengan bahasa Arab, tapi dia Arab yang bahasa sastra. Bila bahasa sastra, siapa-siapa yang tidak ada ilmu yang melengkapkan diri untuk boleh memahami ayat-ayat Quran yang begitu tinggi bahasanya dari sudut penyampaian maksud yang dikendaki, apabila terjun pi baca Quran, tengok terjemahan, lepas tu beri huraian sendiri tanpa alat, bahaya tu. Yang ni yang dia nak sebut. Kalau tuan-tuan nak masuk juga, ni kaedah dia nak sebut bagaimana nak selesaikan. Kalau baca Quran walaupun bagus, ada usaha nak cari pengertian dan masuk Al-Quran, tetapi bila tak belajar kaedah macam mana nak faham daripada Al-Quran, khususnya ada ayat-ayat Quran yang kalau kita terjemahkan dia sekali lalu, just translation daripada words by words, daripada Arab ke bahasa Melayu ke bahasa Inggeris baik, kalau kita tak belajar dengan kaedah akidah dan pula tak relate-kan dengan Al-Quran, begitu juga dengan sabdaan-sabdaan Nabi yang lain, yang kita pula tak tengok pula bagaimana ulama-ulama pakar yang dipanggil ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah mereka selesaikan ayat-ayat Quran ini, takut nanti jadi masalah ke kita. Jadi kita punya pelajaran ni kalau ikut ni sebab nak belajarnya, belajar ilmu tafsir lah. Ilmu tafsir pun yang kita nak tengok ni adalah nak sebut format, nak sebut satu pengkaedahan macam mana nak selesaikan ayat Quran ataupun hadis yang di atas situasi ini. Situasi apa? Atau disebut macam ni. Kita baca dulu pernyataan dia. Dia kata apabila datang daripada Quran ataupun hadis. Di hadis ni hadis Nabi SAW. Quran ataupun hadis yang Quran ni beri waham. Itu istilah yang disebut. Istilah waham ni asal bahasa Arab, dia ialah prasangka. Dia bukan sangka. Sangka ni kalau bahasa Arab syak. Jadi kalau waham ni, kalau dengan kita guna skala angka 10, 5 daripada 10 syak. Kalau 6, 7, 8, 9 adalah zon. 1, 2, 3, 4 daripada skala 10 adalah waham. Jadi kalau 5 ialah sangka, 1, 2, 3, 4 ialah prasangka. Sikit bahasa pra lah kan. Maksudnya dia tak bawa pada sangkaan lagi, tapi boleh membawa pada sangkaan. Apatah lagi nanti dibawa pada zon. Apatah lagi boleh pada i'tiqad dan yakin. Yakin apa? Yakin yang salah. Zon yang salah. Syak yang salah. Yang dia nak sebut ni, ayat pun dia kata sepatutnya ayat ni dia hanya bawa waham saja. Dia boleh bawa prasangka saja. Kalau dengan bahasa lain sikit bahasanya, ayat ni kalau kita baca translation, dia akan terlintas juga di hati. Macam pelik sikit. Ayat ni sepatutnya di level tu saja. Tapi kalau salah faham, yang tu yang kita dah belajar hadirin sekalian dalam kaedah-kaedah yang lepas, dalam prinsip mukhalafah lil hawadis ni. Pasal kalau ada salah i'tiqad buat ketuhanan, walaupun i'tiqad Tuhan kita ialah Allah, tapi Allah yang dipaham bukan macam mana sepatutnya yang Nabi dan Rasul ajar, yang telah ulama simpulkan dengan kaedah-kaedah nak menyelesaikan kes yang kita nak bicara ni. Walaupun dia kata Tuhan dia Allah, tapi sesat. Sesat pasal apa? Pasal sesat kerana memahamkan Allah Ta'ala dengan cara faham yang salah. Okey. Jadi antaranya bab ni lah. Jadi kata dia, mana ayat Quran ataupun hadis yang dia ni beri waham, dia sebut dengan terjemah in bracket tu, dia tulis salah sangka. Yang kalau asal bahasa waham ni prasangka. Tapi maksud prasangka ni ialah
prasangka yang akan membawa kepada salah sangka. Apa salah sangkanya? Salah sangkanya menyerupai Allah Ta'ala akan yang baharu. Dia akan bawa itu. Dia akan bawa kepada salah sangka bahawasanya Allah Ta'ala ni seolah-olah ada penyerupaan baharu. Baik, itu dia punya pernyataan dia. Cuma kalau kita ambil perincian sikit, apakah dia yang dimaksudkan Allah Ta'ala menyerupai baharu? Ada yang kita dah belajar lepas, cuma secara sekali lalu sebut apa lagi yang nak dikatakan, nak ulang balik apa dia prinsip yang dikatakan baharu itu. Macam mana pun atas bahasa asal baharu ni, kalau bahasa Arab daripada perkataan hadis, yang daripada fi'il madhi dia hadasa, yang ulama kita telah huraikan dengan maksud yang diistilah dalam ilmu tauhid. Bila sebut hadasa, baharu ni maksudnya sesuatu yang maujud, yang qablahu adam. Hadas ataupun baharu ni sesuatu benda ada yang sebelumnya didahului oleh tiada. Itu dia lah dipanggil baharu. Istilah baharu. Kalau bahasa kita sebut baru. Baru ni apa? Benda yang ada, sesuatu yang ada, yang didahului oleh tiada. Allah kita dah belajar lepas, Allah Ta'ala dia bukan baharu, bukan baru. Pasal Allah bukanlah sesuatu yang ada, yang didahului oleh tiada. Subhanallah. Allah qadim. Lawan bagi baharu ni kalau istilah dalam ilmu akidah dia panggil, kalau disebah bahasa dengan masdar iaitu qidam. Bila Allah Ta'ala bersifat qidam, tentulah dia Tuhan yang qadim. Jadi qadim lawan bagi pada hadis. Kalau baharu tu dengan mana maujudun qablahu adam, Allah adalah maujudun yang laisa qablahu syai', laisa ba'dahu syai', yang dia la awwala liwujudih, tak ada awal, tak ada permulaan bagi kewujudan dia. Yang memang dia sedia ada, tentu ada, pasti ada, memang ada. Yang ada dia bukan daripada tiada. Ada prinsip yang kita dah belajar tu dalam bab-bab qidam. Baik, jadi bila Allah sedia, makhluk ni adalah baharu. Pasal kita berasal daripada tiada kepada ada. Jadi apa-apa pencirian baharu ni mustahil ke Allah Ta'ala. Pasal Allah yang create kita. Baik, apa yang saya nak sebut tu ialah nak fahamkan baharu tu. Kemudian sekali lagi sebut, apakah dia ciri baharu yang dia gunakan istilah. Kalau ayat Quran ni nanti boleh membawa waham, bawa prasangka, salah sangka adanya penyerupaan Allah Ta'ala dengan baharu itu. Baik, apa dia baharu tu? Tu yang antara yang kita dah belajar. Antara ciri baharu makhluk ni, antara ciri makhluk tak dapat tidak, makhluk dia mesti jirim. Itu istilahnya. Jisim. Lagi apa? Arad. Saya saja sebut Arab yang dulu. Pasal kita dah belajar istilah tu. Mana yang tak pernah belajar tu, dengarlah pasal pelajaran ni ada benda yang kita dah belajar. Baca pula di sebuah kitab, dia sambungan kita punya subjek pelajaran dulu kan. Jadi mana yang tertinggal tu camlah elok-elok bahawasanya ada pelajaran yang dah tertinggal. Jadi ada some lesson yang that you have missed it, you know. Jadi kod tak boleh follow kan. Baik, asal nak sebut ialah ciri baharu tu antaranya berjirim, berjisim, jauhar, tinggal tadi. Arad, lagi apa? Mengisi ruang, bertempat, berpihak, ada pihak, dilalui oleh masa, mengambil manfaat pada makhluk. Itu adalah antara benda-benda besar yang disebut oleh ulama. Yang ni adalah ciri baharu. Sikit kalau sekali lalu terjemah lagi. Untuk apa yang dah disebut, jirim. Jirim dengan mana ma yamla'ul faragh. Mustahil Allah Ta'ala berjirim. Pasal jirim adalah satu hal baharu. Apa maksud baharu? Apa jirim tu maksud macam mana? Jirim ni sesuatu apa yang kewujudan dia mengisi ruang. Allah yang buat ruang. Allah sebelum ada langit bumi memang dia ada. Dia bukan perlu ada langit bumi arash untuk dia berada. Arash sendiri adalah antara makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah dia wujud bukan dengan ada ruang dan mengisi ruang. Tak. Ruang adalah ciri makhluk. Jadi mustahil Allah Ta'ala mengisi ruang. Satu, jirim. Jisim. Jisim maksudnya benda-benda wujud yang terdiri daripada struktur dia. Kalau bentuk dari istilah kimia sikit, ada molekul, ada tu istilah jisim. Ada molekul-molekul yang murakkab, yang tersusun. Jadi kombinasi antara molekul-molekul zarah-zarah yang tertentu barulah akan membentuk sesuatu.
itu adalah realiti baharu makhluk. Hatta kita kata kalau keliling kita sebut apa? Benda yang tak boleh dilihat dengan mata. Oksigen. Kalau nisbah formula O2, oksigen tu kan. Maksudnya dua molekul gabung akan membentuk satu gas. Cukup dengan saya sebut gitu rasanya. Jadi itu dipanggil jisim. Jisim oksigen. Pasal apa? Pasal tak dikatakan jisim, dia ialah jauhar yang murakkab. Dia ialah molekul-molekul zarah-zarah yang bersusun. Apatah lagi kalau banyak molekulnya. Kalau H2O dah satu molekul. Bila ada unsur lekatan antara satu-satu unsur yang menyebabkan dia melekat, menyebabkan jadi besar. Tu jadi jisim besar. H2O campur, kau campur kombinasi dia akan besar. Suhu sejuk dia akan beku. Suhu bilik dia akan bentuk cair. Didihkan, dia punya daya getaran dia akan kuat. Dia akan membebaskan jadi bentuk gas dalam bentuk wap. Apa ni tuan? Inilah baharu. Taklah gitu. Subhanallah, itu makhluk dia. Itu dia yang buat. Allah yang buat. Baik, jisim. Lagi apa? Jauhar. Jauhar maksudnya bermolekul. Dia adalah terdiri daripada jauhar tu istilahnya pasal dia ialah ciri makhluk. Jauhar yang mana apa-apa benda objek yang benda ada yang dia mesti terdiri daripada molekul ataupun zarah atau seumpama itu bahasa yang kita pakai dalam istilah kimia, dalam istilah sains. Cuma istilah jauhar ialah dia bukan murakkab, dia bukan bersusun, bahkan dia ialah yang tunggal. Apa-apa molekul zarah tunggal adalah jauhar bahasa Arabnya. Kemudian setiap jauhar yang tunggal ataupun jisim yang murakkab ni, yang bersusun, yang nanti mestilah antara situasi dia akan mengisi ruang. Jirim, namanya jirim. Tentulah dia akan ada arad. Apa dia arad? Arad adalah sifat yang akan ada daripada proses lekitan molekul antara sesama molekul. Faham tak faham saya tak tahu tuan-tuan, saya punya bahasa ni. Pasal dia ada bunyi mirip sains sikit. Cuma sains dengan bahasa Melayu lah. Pasal saya nak syarahkan tu ialah syarahkan baharu. Pasal bila kita faham baharu, kita faham lah mustahil Allah Ta'ala macam ni. Pasal ini makhluk. Baik. Apa saya nak sebut ialah arad. Kalau kita sebut air jadi H2O. Saya nak sebut tak arad tu. Memang H2O air dengan formulasinya dia atas nama H2O kombinasi hidrogen dan oksigen tu adalah jisim. Bila dia jisim, tentulah ada ruang keliling kita yang dipenuhi. Konsep itu dipandang pada konsep mengisi ruang, dia adalah jirim. Pandang pada konsep mengisi ruang, dia adalah jirim. Pandang pada konsep molekulnya adalah ada kombinasi dengan molekul lain. Jadi dia ada gabungan molekul-molekul, dia adalah jisim. Tuan-tuan boleh follow tak tahu lah tu. Lepas tu saya sebut ada tadi, kalau suhu bilik dia cecair 0 darjah Celsius ke bawah dia akan membeku. Beku, cecair, panas nanti. Kalau tak panas pun, bila kita beri satu getaran, dia akan terpisah tuan-tuan, jauh antara molekul-molekul dia. Dia akan membentuk wap. Dia ringan. Pasal apa? Pasal bila tenaga kinetik yang begitu besar diperolehi antara molekul-molekul air ni, dia akan merenggang antara satu sama lain. Satu, zaman sekarang dia ada buat satu teknologi macam mana nak membasahkan persekitaran kita dengan air dalam bekas. Betul dia bawa satu alat untuk beri satu getaran. Sampai satu saat boleh bergetar 130 MHz. Tuan-tuan tak faham, dengar saya ke bawah. Saya sebut ilmu sains ni tuan-tuan. Pasal saya sebut sains ialah antara penemuan baharu. Dia adalah penemuan baharu. Apa saya nak sebut? Saya nak syarahkan arad itu. Jadi bentuk cecair, pepejal, gas, ini dipanggil arad. Itu sebahagian daripada arad. Begitu juga warna, fenomena warna dan sebagainya. Itu adalah arad. Jirim, jisim, jauhar, arad adalah makhluk.
adalah baharu. Nak sebut baharu tu. Kalau bahasa Arab disebut hadis. Allah mustahil hal ini. Begitu juga berpihak, ada pihak kiri kanan ataupun berada di pihak depan belakang atas bawah. Ini adalah makhluk. Kerana istilah pihak dia ialah pandang, dia ialah benda itibari, dia ialah benda penamaan berdasarkan kita. Depan, belakang, kiri kanan berdasarkan kita. Kalau kita tak ada, mana ada istilah kiri kanan, depan belakang, atas bawah? Tak ada. Tambah pula benda yang tak ada istilah kepala, kaki. Mana ada istilah atas, bawah, kiri, kanan. Pasal adanya benda tu adalah pandang pada sudut kita. Jadi kita adalah makhluk baharu. Okey, lagi. Mengambil manfaat pada sesuatu. Ini ialah ciri makhluk. Pasal kita, setiap apa kita buat, semua ada manfaat. Ada manfaat. Akan ada istilah cause effect. Buat sesuatu, jadi sesuatu. Allah mustahil gitu. Dia tak perlu sesuatu untuk buat sesuatu. Baik. Saya sebut tu tuan-tuan adalah nak menunjukkan apa dia baharu. Ya Allah mesti mustahil lah tu. Yang kita bila faham baharu ni, bila tengok terjemah ayat Quran, macam tak kena je. Okay. Bila tak kena tu lah, ulama kita dia ajar pada kita macam mana nak selesai benda yang tak kena ni. Okey. Contoh dia beri. Dia tak sebut tu ayat Quran yang disebut ialah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat Quran seumpama bunyi macam ni dan maksud macam ni begitu banyak dalam Quran, tak silap ada lebih kurang 7 tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun tsumma istawa 'alal 'arsy atau seumpama itu. Kalau tengok translation mudah-mudah dia, Tuhan yang Rahman, itu Ar-Rahman, Allah tu atas, arsy arash, istawa. Istawa ni kalau ikut bahasa Arab banyak makna kan. Kalau kita belajar ilmu tafsir, istawa daripada sawa. Kemudian ada istawa, ada hamzah sinta di hadapan, istawa. Jadi dia ada sulasi mazid. Saya sebut dengan bahasa Arab, bahasa Quran Arab kan. Jadi apa makna? Sawa. Sawaun alihim. Ada sawa, siwan, suwan. Banyak tuan, nak ngaji bahasa je pun, 3 tahun mengaji tak arti apa lagi Arab ni. Dia bukan macam bahasa Melayu kan. Macam mana pun saya nak sebut. Apa makna istawa? Ada ulama' senaraikan lebih kurang ada 18 translation yang nisbah orang Arab dia guna dalam perkataan sawa. Sawa apatah lagi dengan istawa. Ada ziyadah, ada tambahan alif simta tu. Dan kaedah Arab dia kata ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul ma'na. Tuan-tuan tak boleh follow saya cakap apa tu, maksudnya tuan-tuan tak pernah ngaji Arab langsung. Jadi macam mana tuan-tuan nak follow saya nak syarah apa tu kan? Macam mana pun saya nak sebut, ini ialah ilmu-ilmu yang kena ada untuk faham ayat Quran. Baik. Kalau tuan-tuan just tengok Tuhan yang Rahman atas aras tertinggi, ayat Quran kata apa, saya pakai aja. Nanti Sat. Yang ni yang nak nanti Sat ni. Pasal apa? Yang ni yang dipanggil ayat yang nama, kalau istilah dalam ilmu akidah, dalam ilmu tafsir dipanggil ilmu ayat mutasyabihat. Pasal apa mutasyabihat? Yang tu yang disebut dia boleh membawa salah sangka ke Allah Ta'ala. Baik, apa kesalahan yang menyebabkan dia kata ayat ni boleh bawa salah sangka? Allah Ar-Rahman atas arash tertinggi. Apa faham? Atas arash tempat. Atas arash pihak. Tertinggi pihak. Tempat. Bila Allah atas arash, arash makhluk, bila dia berada di atas, apa faham? Ambil manfaat. Habis tuan, KO makna. Habis, rosak akidah. Tak mana rosak? Faham mentah-mentah tu. Apa? Tinggi. Ya, tinggi. Tinggi apa tuan? Apa istilah tinggi? Itu dia kata, dia ialah iktibar kita, tinggi rendah. Saya nak sebut ialah istilah itu atas arah. Jadi atas faham pihak, tinggi menunjukkan jauhnya sesuatu daripada permukaan bumi, tinggi. Lepas tu atas arah, arash makhluk Allah buat. Jadi kalau kata dia duduk atas arash, jadi maksudnya dia ambil manfaat. Kalau soalan mudah tak ada arash, ke mana dia? Kan dah kacau tu.
Kena kacau tu, jawab pun memang tak boleh jawab punya persoalan macam tu. Baik, bila tak boleh dijawab, tu apa maksud ayat Quran ni? Tu dia kata. Maka zahir ayat ini Allah berpihak. Apa dia pihak? Iaitu tertinggi. Lagi pula atas arasy. Lagi satu sudut yang saya sebut tadi, tak mana? Tak, dia ambil manfaat. Pasal arasy bukan Allah. Arasy ialah arasy. Arasy ialah makhluk Allah. Nisbah kewujudan. Allah yang menjadikan arasy. Jadi arasy wujud. Allah yang wujudkan arasy. Jadi bukan ada Allah ada arasy. No. Arasy Allah yang bagi jadi. Jadi bila Allah ada atas arasy, berarti ambil manfaat pada arasy. Mustahil dia ambil manfaat. Kalau dia manfaat, dia bukan Tuhan. Pasal apa? Mesti Tuhan sempurna. Qiyam bi nafsih. Yang nisbah pelajaran, belajar ke depan selepas ini, mesti dia tak berhajat pada satu. Quran menyebut wahwal ghani. Wahwal ghaniyul hamid. Dia lah Tuhan yang ghani. Terjemahnya kaya. Apa makna kaya? Kaya dengan mana la yahtaju ila syai', tak berhajat pada sesuatu apa benda pun. Jadi faham duduk di arah maksudnya memahamkan macam dia berhajat pada arah saja. Tu salah sangka. Macam dia perlu pada arah saja. Untuk macam mana nak faham? Okey, yang tu nak diselesaikan. Dan bila nak selesai ni tuan-tuan, yang ni kita sebut satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau ada orang dia kata sekali lagi nak selesaikan bab macam ni dulu. Kalau ada orang kata saya pakai ayat Quran, Al-Quran Allah Taala kata dia di arah. Ada orang pakai macam tu tuan-tuan. Dengar nak sebut. Itu satu ayat Quran. Okey. Pasal ayat Quran dia mesti dibahas dengan adil. Jangan tengok satu ayat je. Kalau ada orang nak pakai, dia kata Allah Ta'ala di arah pasal dia pakai Quran. Nanti Zat, tengok ayat Quran lain. Ada tak ayat Quran yang kata Allah Ta'ala duduk tempat lain? Yang ni pun satu ayat Quran. Ayat Quran bukan satu ayat tuan. Ayat apa? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab, di situlah Allah Ta'ala. Apa fahamnya ayat Quran tu? Zuhir ayat. Pihak tu satu hal lah. Di mana Allah? Di arah ke mana? Bukan arah. Ayat tu bukan kita dah arah. Dia kata mana? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wherever you face your face, Allah is there. Ainama tuwallu, di mana saja kamu beradab, fasamma wajhullah, maka di situlah Allah. Macam, okey. Ayat Quran tu kata Allah Ta'ala ada di mana kita beradab. Jadi tuan-tuan beradab ke mana? Ada berapa makhluk tuan-tuan dalam dunia? Berapa arah makhluk beradab? Kalau kita sebut bearing pun darjah takat 360 darjah. Tu kita sebut yang 3 kan. Itu baru arah ni. Arah ni bumi yang kan bulat. Kalau kata bulat, dia bukan bulat sekepingnya ni kan. Sphere. Semua ada penduduk kan. Arah mana? 30 darjah baru pandang, baru angle ni kan, baru angle leper. Just 2 dimension only 30 darjah, 360 darjah. Bumi ada longitude latitude lah. Longitude latitude pun kita dah pernah ingat 360 darjah kan, tentang ni ya. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana Allah? Tadi atas arasy. Ini ainama tuwallu. Tengok ayat Quran lain pula. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa, dia Allah ma'akum, bersama dengan kamu, ainama kuntum, di mana saja kamu ada. He is with you wherever you are. Bunyi yang putih kan? Terjemah. Melayu bahasa Inggeris. That is the translation. He is with you wherever you are. Where are you? Oh, I am here, so Allah is here. You are here, you are there, so Allah is there. Which one is true? Allah is here, Allah is there, Allah is everywhere, Allah is at arash. This is the true ayat Quran. Which ayat Quran we want to i'tiqad? Jawab. Tak mampu mana? Tak mampu apa? Betul mana betul? Nak pakai yang mana satu ni? Semua ayat Quran. Kata hudal lil muttaqin.
Oh, kalau Kristian lagi dia bayar ayat tu, dia kata ni tak betul Quran, mampu hang. Habis-habis dia Kristian ni tu. Kau bagi selesai, jangan dia buat bodoh. Ayat-ayat sastra. Ayat sastra tuan-tuan. Yang ni yang kata kena bagi selesai. Baik, kena bagi selesai itu benda besar yang kita nak faham konsep dia. Pertama antaranya saya dah tunjukkan beberapa ayat Quran